Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Uli Nuha bin Somad, A172978 akan membentangkan kertas kerja potensi pelaksanaan zakat dalam mata wang kripto yang disedia oleh Dr. Nik Abdul Rahim, Nik Abdul Ghani. Okey, kita masuk dengan pengenalan. Mata wang kripto adalah satu bentuk komuniti yang baru, wujud sedekat yang lalu. Namun, kewujudan mata wang kripto ini adalah sukar difahami kerana terdapat jenisnya iaitu coin dan juga token. Mata wang kripto ini sepenuhnya didagangkan secara dalam talian sahaja tanpa ada pihak autoriti yang berkuasa memantau entiti mata wang tersebut. Inovasi moden ini telah menyaksikan permintaan yang meluas untuk berurusan sebagai pertukaran yang mungkin boleh menjadi mata wang untuk perdagangan kewangan ke tahap yang boleh dibandingkan dengan mata wang yang sah digunakan pada masa kini seperti dolar, euro dan juga ringgit. Evolusi terhadap mata wang kripto semakin berkembang hari demi hari. Perkembangan mata wang kripto adalah bermula daripada Bitcoin. Menurut Nakamoto 2008, Bitcoin adalah satu versi wang tunai elektronik yang dilaksanakan antara dua pihak secara terus tanpa perlu melalui institusi kewangan sebagai perantara. Perkembangan pelaburan dalam mata wang kripto juga makin hari makin meningkat. Namun, sebagai orang Islam, harus ke atasnya menunaikan zakat bagi penyucian jiwa. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Definisi mata wang kripto dan juga zakat. Mata wang kripto ini terbahagi kepada dua patah perkataan iaitu mata wang dan kripto. Kripto itu adalah benda yang tak wujud secara fizikal dalam dunia realiti. Perkataan kripto itu berasal dari bahasa Greek iaitu kriptos yang bermaksud rahsia dan juga tersembunyi, manakala mata wang adalah satu unit pertukaran. Bila digabungkan mata wang kripto, menurut Asmadi, mata wang kripto ialah medium pertukaran menggunakan konsep kriptografi untuk mengawal transaksi dan mengawal pembentukan unit baru. Zakat pula adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Permasalahan kajian yang pertama adalah kesamaran dalam bentuk mata wang kripto. Yang kedua, ketidakjelasan hukum pelaburan dalam mata wang kripto. Yang ketiga, kekaburan kewajipan yang dikenakan zakat terhadap pelaburan dalam kripto. Objektif kajian untuk menjawab persoalan yang pertama adalah mengenal pasti bentuk-bentuk mata wang kripto. Yang kedua, menganalisis hukum pelaburan dalam mata wang kripto. Yang ketiga, menganalisis hubung kait zakat terhadap pelaburan dalam kripto. Metodologi yang saya gunakan adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu sumber sekunder, jurnal, makalah, fatwa dan juga persidangan. Kaedah yang pertama bagi menjawab objektif pertama adalah menganalisis platform serta mencirikan bentuk-bentuk mata wang kripto yang sedia ada dengan merujuk kepada CoinMarketCap minus BNM. Yang kedua pula adalah menganalisis hukum penggunaan kripto yang sedia ada dengan melihat pandangan mufti, para fuqaha dan juga pakar muamalat. Dan yang ketiga pula adalah menganalisis fatwa zakat perlis serta pandangan pengkaji lain terhadap hubungan zakat ke atas pelaburan dalam kripto. Bentuk-bentuk mata wang kripto ini terbahagi kepada dua iaitu coin dan juga token. Coin di mana ianya dibina di atas blockchain yang tersendiri, manakala token dibina di atas blockchain yang sedia ada. Token ini fungsinya adalah sebagai medium pertukaran pembayaran digital, manakala token ini pula adalah untuk pembayaran barang dunia nyata dan juga dibenarkan untuk mencipta dan menjalankan kontrak pintar yang unik. Okey, coin ini contoh-contohnya adalah Bitcoin, Ethereum dan juga Litecoin. Kalau token pula contoh-contohnya adalah USDT, CoinSwap, Uniswap, Chainlink. Okey, seterusnya adalah ini merujuk kepada jenis-jenis mata wang kripto. Mata wang kripto ini jenis-jenis ni ada 9, namun yang dinyatakan oleh BNM sebagai aset digital ada 4 sahaja iaitu utility token, security token, exchange token dan juga stablecoin. Seterusnya adalah hukum ke atas mata wang kripto. Hukum ke atas mata wang kripto ini ada dua pandangan, pandangan yang mengharamkan dan juga pandangan yang mengharuskan. Pandangan yang mengharamkan mengatakan bahawa risiko yang terlalu besar, ada unsur jahalah, wara, manipulasi, sukar dikawal dan juga spekulasi yang tinggi, tiada kawalan selian dan juga tiada sandaran. Pandangan-pandangan ini adalah dari Majlis Fatwa Mesir, Wifaq Al-Ulama, Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah. Pandangan yang haruskan pula adalah dari Datuk Dr. Muhammad Daud Abu Bakar, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Mufti Muhammad Abu Bakar. Beliau ketiga-tiga ini mengatakan Bitcoin ini adalah patuh syarat dan pelaburannya adalah harus. Datuk Dr. Muhammad Daud Abu Bakar menjelaskan
Beliau menolak hujah-hujah yang mengharamkannya kerana uh, kemerosotan harga dan juga kata pada Bitcoin ini khususnya ada bukan sahaja pada Bitcoin, malah pada saham atau pelaburan lain juga ada. Beliau pun juga menegaskan bahawa berkenaan dengan pengubahan wang haram, sebelum adanya mata wang kripto ini, pada wang fiat juga telah berlaku pengubahan wang haram. Okey. Seterusnya adalah hubung kait zakat ke atas pelaburan mata wang kripto. Pada pandangan Datuk Dr. Muhammad Daud Abu Bakar, pelaburan Bitcoin adalah harus dan maka keuntungan yang diperoleh wajib dikenakan zakat. Dalam peruntukan fatwa negeri, hanya polis sahaja yang telah mengeluarkan fatwa zakat berkaitan dengan mata wang kripto. Tambahan lagi, fatwa ini adalah fatwa yang pertama mewajibkan dan memberi panduan kepada pemilik aset untuk membayar zakat ke atas pemilikan mereka. Menurut Mufti Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis 2018, setiap pemilikan aset yang melebihi nilai 85 gram serta cukup tempoh pemilikan selama 1 tahun, wajib ke atas pemilik Bitcoin untuk membayar zakat harta sebanyak 2.5% dari nilai semasa Bitcoin tersebut. Seterusnya adalah menurut Yusof 2021, berdasarkan fatwa yang diperuntukkan pada pertukaran mata wang kripto fiat, kadar pertukaran sebagai contoh enjin coin ditukarkan kepada Ether yang sepatutnya berasaskan kepada peruntukan yang terendah sepanjang tempoh haul, kerana tidak semua mata wang kripto diterima zakat melainkan Ethereum dan juga Bitcoin. Kaedah yang pertama ini adalah pandangan daripada Yusof, iaitu nilai mata wang kripto yang dimiliki hujung tempoh haul kali dengan 2.5%. Kaedah kedua adalah dari Mufti Jawatankuasa Fatwa Perlis dan juga Yusof, iaitu dengan nilai terendah unit mata wang kripto khusus iaitu Bitcoin dalam 1 tahun kali dengan bilangan unit mata wang kripto iaitu Bitcoin tambah dengan hasil keuntungan, maka totalkan dulu baru kali dengan 2.5%. Okey, kesimpulannya adalah pandangan pakar muamalat lebih cenderung dengan mengharuskan pelaburan mata wang kripto. Kedudukan mata wang kripto telah diketahui umum sehingga ke peringkat ini, dan kefahaman terhadap kemerowakan nilainya juga telah diketahui umum. Cuma mata wang kripto ini belum lagi boleh menjadi legal tender di Malaysia sebagaimana yang dinyatakan oleh BNM. Namun pada pandangan BNM, mata wang kripto ini adalah aset digital, dan menurut pandangan sebahagian ulama, aset perlulah dikeluarkan zakat. Setakat yang dikaji, terdapat dua kaedah pembayaran zakat, iaitu zakat harta dan juga zakat pelaburan. Namun pelaksanaan pembayaran zakat terhadap kripto masih lagi belum lagi dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.